Salah satu kaitannya adalah seorang sahabat. Biar dulu silap. Mana akhirnya Rasulullah pun mulalah keluar pada hari Jumaat untuk pergi ke medan perang, iaitu di kaki Bukit Uhud. Seperti mana yang saya terangkan sebelum ini, laluan masuk untuk kota Madinah sebenarnya dari arah utara. Itu laluan masuk kalau nak mana datang secara gerombolan, kumpulan tentera. Kerana sisi kiri dan kanan, iaitu selatan, timur dan barat, dipenuhi dengan batu-batu hitam, iaitu batu larwa gunung berapi. Perjalanan kuda apa ke orang ramai dia susah, kerana sebenarnya batu tu sendiri dia tajam-tajam. Kaki kuda tak dapat menampung nak jalan jauh-jauh dari atas batu tu. Kalau arah selatan pula, utara selatan, arah selatan pula adalah dipenuhi dengan kebun-kebun kurma dan rumah-rumah orang ramai, iaitu arah Quba ni, pendek cerita, penuh dengan kebun kurma. Jadi pergerakan secara ketenteraan tak sesuai. Jadi pintu masuk sebenarnya untuk kota Madinah hanyalah melalui pintu utara, arah utara, iaitu senang ceritanya arah Bukit Uhud lah, senang cerita. Kerana itulah juga berlakunya peperangan Khandaq dari arah yang sama. Saya ulang balik, dari arah yang sama. Dan tentang peperangan Uhud, Rasulullah pun keluar bersama para sahabat. Rasulullah pun lalulah melalui jalan Al-Syaikhain, jalan jalan syuhada. Sekarang dinamakan jalan syuhada. Kita biasanya lalu jalan lain. Jadi jalan Sultanah, jalan lain, dia ada jalan syuhada. Rasulullah ambil jalan tu keluar untuk ke medan perang. Dan beberapa kisah juga menarik antara sebelum sampai ke medan peperangan. Tapi sebenarnya akhirnya Rasulullah sampailah di medan peperangan. Pendek cerita dah, sampai esok. Keluar hari Jumaat, sampai esok terus dah. Skip. Lanjutan dia, mana dia cari usaha sendiri. Mana biar ada usaha kita nak memahami sejarah Rasulullah tu. Kerana kadang-kadang saya cerita pun setengah tu tak nangkap pun. Ramai yang tidur sekarang ni. Tak nangkap, tidur. Ramai kosongan. Tapi tak apa, bukan nak apa, nak gurau je. Cumanya saya sambung kembali. Jadi pada hari Sabtu sebenarnya berlaku peperangan. Pada pagi hari Sabtu sebenarnya berlaku peperangan antara tentera musyrikin, yang mana Rasulullah sebenarnya telah memberikan ketumbukan, mana Rasulullah telah mengatur pergerakan dan mana siapsiagaan untuk para tentera Islam, para sahabat. Jadi sebenarnya 50 orang para pemanah ditempatkan di atas Bukit Ar-Rumah. Bukit pemanah lah sebenarnya. Sekarang ini dinamakan Bukit Ar-Rumah. Jadi Rasulullah pesan siap-siap sebenarnya kepada komander Bukit tentera pemanah tu, iaitu Abdullah, supaya jangan berganjak daripada bukit ini walaupun apa saja terjadi kepada kami di bawah, tentera bawah ni, di medan perang betul ni. Jangan mana dia tinggalkan tugas mereka memanah orang-orang yang cuba nak melintasi, membelakangi Rasulullah, membelakangi tentera Islam. Ini tugas utama mereka sebenarnya. Jadi orang nak lalu, nak mendekati, dia panah. Ini tugas dia. Jadi dalam fasa yang pertama, seperti mana yang saya beritahu sebelum ni, sebenarnya peperangan Uhud ada beberapa fasa, dibahagikan oleh para ulama untuk kita mudah faham. Itu fasa pertama, tentera Islam memperoleh kemenangan. Tentera musyrikin lari berselerak daripada medan peperangan. Dan ketika itulah sebenarnya Masjid Khandaq atau Masjid Al-Fatah. Sekarang ni dia lalu kat ni. Lepas ni tak lalu kot. Lalu pula. Mana dia lalu sini dulu, bukan pergi Uhud dulu. Dia ambil laluan ni, mana laluan lah Al-Khandaq, laluan peperangan Parit ataupun peperangan Ahzab. Ahzab, tentera bersekutu. Seramai lebih kurang 10,000 orang dapat dikumpulkan oleh tentera bersekutu yang diketuai oleh Abu Sufyan juga. Mana ketua dia Abu Sufyan, sebab bekas ketua dia dah mati dah sebelum ni, iaitu pada peperangan Badar. Abu Jahal diganti oleh Abu Sufyan. Abu Jahal mati pada peperangan Badar, habis riwayat dia. Jadi kemudian dia dipimpin oleh Abu Sufyan. Sekarang ni belakang saya boleh nampak masjid yang agak besar, tapi sebenarnya masjid baru saja yang dinamakan Masjid Al-Fatah. Sepatutnya bagi perhatian masjid kecil atas bukit kecil ni depan ni. Ni masjid baru je. Masjid kecil atas bukit tu. Terlindung. Minta doa bagi boleh nampak jelas depan ni.
takut dia ambil jalan lain, mungkin terlepas. Boleh nampak arah tangan saya tunjuk ni. Dekat kaki bukit tu ada masjid di anak bukit, atas anak bukit tu. Tu. Tepi tu. Batu tu. Mana dibina baik pulih balik lah. Mana dia daripada asal dia apa semua. Tapi tapak dia sama. Lokasi dia sama. Atas bukit. Atas tu, wallahu ta'ala alam. Rumah orang zaman dulu yang dirobohkan. Mungkin. Parit tu sebelah sana. Betul, macam orang tanya. Parit tu sebelah. Start daripada hujung sebelah sini. Dulu dia ada bukit-bukit juga kecil-kecil. Jadi dia pun sambung sampai menutup ke jalan Sayyidah Sultanah. Mana arah utara kota Madinah. Sini arah utara ni. Mana bersetetangkan dengan Bukit Uhud. Jadi laluan untuk masuk kota tu arah ni. Jadi lebih kurang 5.5 km. Mana 5 km setengah. Parit tu digali. Apa pun tengok dulu masjid. Alhamdulillah dia lalu sebelah dalam. Jadi boleh nampak sekarang ni tengok-tengok. Sebelah kiri jemaah. Tu Masjid Al-Fatah. Dinamakan Al-Fatah ni masjid Masjid Umar sah? Salman, Masjid Salman. Masjid tak ada dah Abu Bakar. Umar, ni Umar. Lepas tu Masjid Ali atas ni. Ujung tu Masjid Ali. Salman, Abu Bakar, Fatimah bawah ni. Ni ada Umar sah? Masjid Umar. Ni Masjid Umar. Ni. Di sini dikatakan 7 masjid. Dikenali sebagai tempat 7 masjid. Tapi sebenarnya tak cukup pun 7 masjid. Sebenarnya tak cukup. Cuma dia ada masjid lain yang baru kemudiannya. Setengah orang bilang jadi termasuk 7. Apa pun sebenarnya tak cukup. Boleh nampak sekarang. Memang dia tak berhenti. Tapak tu tapak asal. Cumanya nanti bagi tahu. Hak pentingnya kena nampak Masjid Al-Fatah tu, kecil bukit tu. Jadi di sinilah sebenarnya kem tentera Rasulullah. Kem tentera tempat Rasulullah bersama para sahabat berkumpul. Dan sebenarnya ada juga seberang sana sikit. Mana depan sana sikit yang mana Rasulullah arahkan ketika sebahagian tentera musuh dia cuba nak menyelinap tembus daripada parit tu, jadi Rasulullah pun arahkan pergi tahan, pergi serang mereka. Apapun yang penting masjid saya tunjuk tadi Masjid Al-Fatah. Dinamakan Masjid Kemenangan. Al-Fatah ni Masjid Kemenangan. Sebenar ketika mana meruncingnya keadaan umat Islam setelah dikepung beberapa hari, lalu Rasulullah pun berusaha juga beberapa tindakan, iaitu cuba membatu apikan sama tentera musuh. Dan pada masa yang sama juga keruncingan bahawa orang Yahudi dia melanggar perjanjian piagam Madinah antara orang Yahudi dan orang Islam. Dia belok mengkhianati umat Islam. Padahal dah ada perjanjian taat setia dia diplomasi. Jadi mereka memihak tentera bersekutu. Pada ketika itu sebenarnya dengan cuaca yang sangat sejuk apa semuanya, sangat dia keadaan sangat meruncing dan para sahabat menempuh situasi sangat getih. Semuanya digambarkan dalam Al-Quran. Cumanya Masjid Al-Fatah tu Rasulullah pun pergilah tempat situ, dia duduk tempat tu selama 3 hari Rasulullah berdoa. 3 hari bermula Isnin, Selasa, Rabu. Digambarkan Rasulullah berdoa tu sungguh-sungguh. Rasulullah angkat tangan tinggi-tinggi. Tinggilah dia sehingga nampak ketiak Rasulullah. Apapun Rasulullah berdoa 3 hari dan hari Rabu itulah Allah beri kemenangan kepada tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan pertolongan daripada Allah, tentera berupa angin kencang dan cuaca yang sangat sejuk sehingga menterbalikkan piuk-piuk tentera musuh dan juga khemah-khemah mereka. Akhirnya setelah mereka pun nampak tidak ada hasil untuk nak mengalahkan tentera Islam, mereka pun balik bersurai. Habis macam itulah secara ringkas peperangan Khandaq. Jadi Khandaq tu dibina sebenarnya arah ni lah. Arah kita ni. Jadi menutupi arah utara kota Madinah. Jarak dia lebih kurang 5.5 km lebih sikit lagi. 5.5 dekat 6 km. Pendek cerita. Dan dalam dia 7 hasta. Iaitu 4 meter lebih. Lebar dia 9 hasta. Kenapa buat sampai gitu ukuran macam tu? Sebenarnya ukuran supaya kalau kuda dia lari-lari nak lompat tu tak lepas juga. 9 hasta. Tak silap 6 meter tak silap, 6 meter lebih.
Apa dia? Kiblatin. Kiblatin. Oh, dia lalu kat ni dulu. Kita nak pergi Uhud pula dah tadi. Ni Kiblatin. Kita cerita pasal Kiblatin pula. Ni boleh nampak dah sebenarnya masjid yang ada menara dua belakang saya ni, di depan para jemaah, sekarang sebelah sisi kiri para jemaah, Masjid Kiblatin. Iaitu peristiwa pertukaran kiblat dalam astagfirullahaladzim, pertukaran kiblat selepas Rasulullah sampai ke bumi Madinah lebih kurang 16 bulan. 16 bulan, kira lah berapa tahun? Setahun lebih lah makna dia. Setahun 4 bulan. Turunlah perintah Allah nukarkan kiblat daripada menghadap Baitul Maqdis, Palestin, ke arah Kaabah di Mekah. Di awal-awal Rasulullah bawa ajaran Islam di bumi Madinah, orang Yahudi sebenarnya mengejek Muhammad, mengejek Nabi kita. Bawa ajaran baru Islam, tapi guna kiblat kita. Guna kiblat orang Yahudi. Jadi mereka mengejek, ambil kesempatan mana dia mengejek ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, macam-macam lagi lah, mana ambil peluang. Jadi sebenarnya dalam diri Rasulullah SAW sangat berhasrat supaya Allah menjadikan kiblat umat Islam ini adalah arah Kaabah, Mekah. Dan akhirnya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu setelah berada di bumi Madinah 16 bulan. Lalu peristiwa pertama kali ditukar kiblat tu maknanya di Kiblatain masjid tadi. Ketika mana Rasulullah sembahyang di situ, turun arahan Allah untuk tukar kiblat, Rasulullah pun berpaling. Caranya macam ada beberapa versi oleh penerangan ulama. Jadi caranya, kerana ada orang saf-saf belakang Rasulullah tu, setelah turun ayat tu Rasulullah berpaling, para sahabat pun buka jalan, Rasulullah terus pergi ke belakang mana dia, menghadap arah kiblat. Mana sahabat pusing-pusingnya lah, tak adalah nak jalan, nak ambil sair untuk tukar dak. Mana dia buka, itu yang paling tepat sebenarnya cara penukaran pergerakan Rasulullah semasa bertukarnya arah kiblat. Berlaku peristiwa tu di Masjid Kiblatain. Kerana itu dikenali tempat tu Masjid Kiblatain, masjid dua kiblat. Jalan lain dah. Kejap ya boleh mana tengok tadi, sekejap aja. Sekejap je. Dia berada di perkampungan Bani Salamah. Masjid itu tadi berada di perkampungan Bani Salamah, iaitu Rasulullah ketika mana sebenarnya mari nak ziarah sahabat di perkampungan Bani Salamah, tapi tiba-tiba turunnya wahyu daripada Allah bertukar kiblat, tukarkan kiblat. Dan semuanya sebenarnya disentuh peristiwa itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhika syatral masjidil haram. Aku telah memerhatikan kamu wahai Muhammad, kamu sangat berhasrat supaya kiblat itu dipindah ke arah kiblat, ke arah Kaabah. Maka palingkanlah kamu ke arah Kaabah. Mana dengan istihar Allah, mana dengan rasminya kiblat itu berpindah daripada Baitul Maqdis ke arah Kaabah di Mekah. Itulah ayatnya tentang pertukaran kiblat. Bila cerita mana skip tu lah, mana cari, insya-Allah para jemaah ada hasrat untuk mendalami sirah Rasulullah, sebenarnya sangat baik supaya kita lebih mengenali Rasulullah. Antara buku yang paling sebenarnya senang dan bagus untuk menghayati sirah Rasulullah, buku Ar-Rahiqil Maktum karangan Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, yang memenangi hadiah karangan tentang sirah Nabi yang dianjurkan oleh Raja Saudi pada zaman Malik Faisal. Dia mendapat tempat pertama dalam susunan yang paling bagus dan bersandarkan riwayat yang paling, nak cakap paling sahih memang betul paling sahih, tapi istilah paling sahih itu makna riwayat berdasarkan sandarkan riwayat bagus. Betul. Pendek cerita. Ini boleh baca. Cumanya saya dapati di pasaran Malaysia kita banyak terjemahan yang agak mengarut, tak mementingkan sudut ilmiah, pakai hantam saja terjemah. Jadi perlu beringat. Beli mana saya eloknya beli cetakan yang bagus. Antaranya saya pernah baca Abim, keluaran Mufti Wilayah, mana keluaran Jakim ke apa tak silap. Jakim, dan juga keluaran sekarang ni, keluaran tu bagus juga, Telaga Biru. Dia lebih ilmiah cara penyampaian dia dan terjemahan dia tu. Barulah sampai maksud kalau kita baca. Kalau tidak sangat mengarut, saya baca banyak cetakan sangat mengarut.
Jadi Ar-Rahiqil Makhtum ataupun kod masalah dia Sil Nektar. Kod Melayu cemas dirilah. Kita bagi kod masalah. Tapi tidur juga. Tak apalah. Apa yang penting saya cuba sampaikan mana lebih elok mana kita ambil inisiatif, kita baca sendiri. Dengan sumber yang tepat tu, dengan lebih mana kita dapat kefahaman yang lebih mendalam tentang sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kembali sentuh tentang cerita Bukit Uhud. Tu Bukit Uhud. Jadi sebelah kanan saya pula sekarang. Sebelah kiri pada jemaah boleh nampak objek yang paling besar. Jadi saya sentuh kembalilah masa ziarah dalam tu, mungkin ada yang tak dengar. Kalau kira di bumi Madinah ni sebenarnya objek paling besar pada zaman Rasulullah tak lain tak bukan Bukit Uhud. Dialah bukit yang paling dekat di tanah suci haram Mekah, Madinah. Kota Madinah sendiri. Dia paling besar. Orang lain bukit kecil-kecil ya kalau dulu. Jadi sebenarnya banyak juga Rasulullah cuba beri gambaran bahawa pahala besar tu sama Bukit Uhud. Salah satunya sembahyang jenazah ataupun mengikuti jenazah sehingga dikebumikan. Rasulullah ada bagi tahu iaitu man syahidal janazah hatta tusalla falahu qirat. Bahawa siapa yang menyaksikan jenazah sehingga ia disembahyangkan, maka dia mendapat satu pahala qirat. Dan siapa yang menyaksikan sambung lagi sampai dia dikebumikan, dia mendapat 2 qirat. Para sahabat tanya apakah qirat? Rasulullah bagi tahu mislu Jabal Uhud. Seperti Bukit Uhud. Satu qirat tu seperti Bukit Uhud. Pahala dia. Mana itu gambaran daripada Rasulullah untuk nak naikkan semangat orang amalkan apa yang Rasulullah sampaikan. Dalam hadis tu makna dia sembahyang jenazah. Jadi sebenarnya pahala dia sangat besar. Apa sahaja pahala berkait dengan akhirat sebenarnya sangat besar. Kerana tak ada nilai nak dibandingkan dengan bumi ni. Bumi ni tak ada nilai dan seisinya, langit dan seisinya tak ada nilai. Akhirat tu walaupun kecil tapi sangat bernilai kerana berkekalan dan benda yang fana tak boleh dibandingkan sebenarnya. Ya Bukit Uhud lah. Kita sekarang menuju ke arah Bukit Uhud. Bukit Uhud juga adalah satu bukit istimewa. Iaitu ia salah satu bukit yang ada nanti di syurga. Dan juga bukit sebenarnya yang pernah berlaku bahawa sebenarnya satu bukit yang mencintai Rasulullah, yang sayang kepada Rasulullah, dan Rasulullah juga sayang kepada Bukit Uhud. Ketika mana Rasulullah pulang dari peperangan Tabuk, nak sampai dah nampak Bukit Uhud, nak melepasi Bukit Uhud, Rasulullah pun bagi tahu hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ini adalah bukit yang mana kami mencintainya dan dia juga mencintai kami. Dan begitu juga kisah satu ketika Rasulullah berada bersama sahabat atas Bukit Uhud. Setengah cakap peristiwa itu berlaku di Mekah, tapi setengah riwayat menyatakan di atas Bukit Uhud. Lalu bergegarlah Bukit Uhud itu. Lalu Rasulullah pun hentakkan kaki ke Bukit Uhud dan Rasulullah bagi tahu, usbut ya Uhud. Diam, duduk diam, jangan bergegarlah Bukit Uhud. Ma'alaika illa nabiyyun wa syahidan illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Tak lain tak bukan yang berada di atas kamu sekarang ini wahai Bukit Uhud, melainkan seorang nabi dan seorang siddiq iaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan 2 orang yang akan mati syahid iaitu Umar dan Uthman. Jadi ketika itu juga sebenarnya bukit itu tak bergegar. Itu berkaitan tentang Bukit Uhud. Kita boleh nampak Bukit Uhud ni sebenarnya besar dia lebih kurang, panjang dia 6 km lebih kurang, dan lebar dia 3 km. Boleh nampak sekarang. Dan dia berada dalam tanah haram. Bukit Uhud ni ada pertikaian para ulama, tapi sebenarnya lebih tepat ia berada dalam tanah haram. Saya cerita nanti sekarang ni dah nak sampai di kaki Bukit Uhud. Saya cerita tentang peperangan Uhud balik. Jadi Rasulullah setelah menempatkan dan mendapat kemenangan, para pemanah tu dia memang dah yakin. Ada di kalangan mereka sebenarnya majoriti pemanah yakin dah tentera Islam dah menang dah, dan tentera musyrikin akan berundur balik kerana kalah. Jadi mereka pun turun dengan mana dia untuk ambil bahagian dalam ambil harta rampasan perang. Ghanimah dia panggil. Nak rebut harta rampasan perang. Kerana mereka dah yakin dah menang dah. Tetapi komander mereka iaitu Abdullah bin Jubair tetap memesan pesanan daripada Rasulullah, jangan berganjak daripada tempat ini walaupun jasad-jasad mereka gugur dan
dikutip oleh burung-burung. Walaupun keadaan semestikan, selagi tak terima arahan lain-lain, duduk kekal atas bukit itu. Tapi rupanya mereka telah meninggalkan. Dari kesempatan itulah, tentera berkuda 200 orang diketuai oleh Khalid bin Al-Walid pun ambil kesempatan membelakangi tentera Islam. Daripada situlah mula babak yang kedua, tentera Islam pun kucar kacir, porak peranda, jatuh gugur syahid para sahabat seramai 70 orang. Rasulullah sendiri ditimpa kecederaan yang agak parah juga sebenarnya. Agak parah, pipi baginda luka, tertusuk besi, saya cakap besi topi zaman dulu, topi peperangan zaman dulu. Itu mukannah dia panggil. Dia ada pakai topi lagi, dia ada jaring pula turun ke bawah tu. Itu cara zaman dulu. Dari besi itulah dia tertusuk pipi Rasulullah. Rasulullah patah gigi 4 batang dan Rasulullah tercedera pecah bibir dan Rasulullah mana jatuh pula lubang yang digali oleh pihak musuh dan cedera pula kaki. Sebab itulah Rasulullah susah bergerak ketika nak panjat Bukit Uhud dalam fasa ketiga, kaki Bukit Uhud. Cumanya kalau sampai di sana saya cerita sikit lagi dari arah mana tentera musyrikin. Kalau nak cerita tadi rasanya tak terbayang lagi. Belum terbayang. Allah, jadi rasanya bolehlah rehat sekarang. Sampai saya pun dah penat dah. Semua dah lega tidur pejam mata. Semua dah khusyuk sangat dah. Pejam mata. Kita rehat dulu. Sikit lagi akan sampai insya-Allah. Tapi sini sebenarnya jauh lah. Maknanya sekarang ni bas parking jauh. Bas parking jauh. Satu lupa nak pesan tadi. Sebab sebelum ni saya dengar ada yang nak panjat bukit tu. Bukit kecil tu, bukit pemanah. Jadi jangan pergi panjat lagi sehingga kita bergerak ramai-ramai sama-sama pergi bagi salam dulu dekat perkuburan syuhada tu. Dan kemudian saya akan berhenti, dia ada tempat tiang jam kecil. Jadi kita berkumpul situ. Setelah kenali tempat tu, barulah siapa nak pergi panjat silakan panjat. Kemudian kumpul balik tempat hak saya bagi tahu. Jangan cuba cari bas sebab sini pun sama. Kemungkinan kita tak nampak pun bas kita, arah bas kita kalau nak cari. Jadi sangat bahaya. Nanti tersasar jauh. Jadi setelah selesai panjat tu pun mari kumpul tempat hak jam kecil, menara kecil jam tu saya akan berhenti situ buat checkpoint kita. Jadi siapa pergi turun nak pergi bagi salam nanti, ingat pergi bagi salam dan saya balik tempat jam tu, barulah siapa nak panjat pergi panjat. Dan kumpul situ balik. Masa biasanya saya bagi sini setengah jam, 30 minit. 30 minit.